Kawasan tak ada streaming, tak ada fiber, memang masalah nak dapat internet. Jadi, korang biasa nampak kan, orang beli satu modem masukkan SIM card, lepas tu dapat internet. Tapi, ini dia, MyEWiFi. Korang tak perlu cari SIM card, tak perlu nak pilih SIM card apa. Just plug and play, terus boleh pakai sebab MyEWiFi support lebih kurang 5 telco iaitu Celcom, Maxis, Digi, U-Mobile dengan Yes 4G. Device ni akan detect line ataupun coverage terbaik dekat kawasan yang korang tinggal tu. Jadi just plug and play, internet stable. Tak payah pening-pening nak pilih SIM card apa lagi, nak plan data apa lagi. MyEWiFi akan selesaikan semua masalah tu. Jadi kepada korang yang nak beli MyEWiFi, boleh check di ruangan description dekat bawah, masuk website tu. Benda ni confirm akan selesaikan masalah korang. Okay, hey, what's up guys, welcome to my video. Kebiasaannya kalau kita buka Facebook, kita selalu jumpa iklan-iklan yang berkaitan dengan SIM card. Terlalu banyak sekarang ni orang yang menceburkan diri dalam bisnes SIM card. Golongan-golongan yang jual SIM card ni, kalau nak diikutkan, korang boleh nampak kan dekat Facebook sendiri berapa banyak. Memang banyak gila. Tak kira lah daripada apa-apa telco sekalipun. Tapi korang tahu tak kenapa dia orang ni, kenapa golongan-golongan ini tertarik dengan bisnes jual SIM card? Okey, salah satu sebabnya adalah bisnes SIM card ni adalah satu bisnes yang mudah jual. Ianya merupakan salah satu produk yang sangat-sangat mudah dijual. Tengoklah, kalau korang tak buat kerja pun tak jadi juga. Memang tak jual lah. Kena kerja jugalah. Buat kerja tu mesti ada. Usaha tu memang kena ada juga. Secara logiknya, dekat Malaysia ni kita tahu ada 40 juta orang populasi dalam Malaysia ni. Kita boleh agak di mana 40 juta tu kalau kita tolak lebih kurang separuh. Okay, adalah 20 juta. Dalam 20 juta orang dalam Malaysia ni, separuh tu mungkin budak-budak atau orang tua yang tak menggunakan SIM card. Jadi selebihnya orang yang guna SIM card lah. Korang nampak tak? Sekarang semua handphone ada dua SIM ataupun ada dual SIM card. Satu handphone boleh letak dua SIM card. Jadi dia berbalik kepada umpamanya ada 40 juta pengguna. Dan dalam 40 juta pengguna, katakanlah korang jual SIM card dan mengambil lebih kurang 0.1% daripada 40 juta pengguna tu, customer korang. Korang tahu tak dia punya income tu macam mana? Boleh tahan besar, memang besar gila. Sebab tu ramai orang sekarang jual SIM card. Sama ada dia jual laku atau tak laku, tapi dia masih dalam bisnes SIM card. Mungkin dia tak fighter, mungkin dia jual sebulan 2-3 keping SIM card je, tapi dia still nak buat bisnes SIM card. Selain tu, korang tahu tak sistem SIM card ni kan, kalau kita jual SIM card, kita berpeluang untuk menjana pendapatan pasif. Dalam dunia ni ada dua jenis pendapatan, iaitu active income dengan passive income. Active income ni macam mana? Active income ni kerja yang korang buat lah sekarang. Korang kerja masuk pukul 8, balik pukul 5. Kalau korang tak kerja, korang tak dapat gaji. Tak kira lah sama ada korang berniaga makan tepi jalan ataupun berniaga apa-apa produk, kebanyakannya active income. Di mana kalau korang tak kerja, korang tak menjual produk tu, korang takkan dapat gaji, korang tak akan dapat income. Tapi berlainan pula dengan SIM card ni. SIM card ni dia ada samanya juga dengan apa yang aku cakap tadi. Kalau korang tak buat kerja, korang tak dapat gaji. Tapi sistem SIM card ni lebih pada push gila-gila pada permulaan. Dan kalau korang relax, pasif tu akan ikut korang sampai customer tu tak ada. Contohnya macam ni, let's say korang start dengan jual satu brand SIM card ni. Korang kerja selama 2-3 tahun lah. Kita ambil 3 tahun lah. Korang push gila-gila, korang jual SIM card tu sampai dapat at least 500 customer dan beberapa ejen lah. Katakan dalam tempoh 3 tahun tu, korang dah push habis-habis, korang dah buat kerja gila-gila, dapatlah 500 customer. 3 tahun tu kalau korang dah stop, tahun ke seterusnya, korang pasti akan still dapat income. Ini yang ada orang tak nampak. Dan ini juga benda yang seller SIM card nampak. Sebagai contoh, kita tengok PKP ni, COVID-19 yang bermula tahun 2020 ni. Korang bayangkan kalau pada tahun 2017 korang kerja jual SIM card, korang push kau-kau, korang jual banyak-banyak, kerja gila-gila, lepas tu kena PKP tahun 2020. Korang rasa macam mana? Waktu tu korang tahun 2020 dah kena PKP, dah kena duduk rumah, semua senyum-senyum lebar je.
tak payah keluar, memang dah tak boleh keluar. Tapi orang-orang yang macam jual SIM card ni masih dapat income melalui passive income. Tapi passive income ni ada juga kalau kita cerita dekat sesetengah orang, dia tak berminat langsung dengan perkataan passive income. Kalau betul passive income ni semua orang suka, aku rasa semua orang yang aku kenal dia buat side job ataupun part time job yang berkait dengan passive income. Tak ada. Aku rasa ramai sangat yang tak endahkan passive income, tapi bila tak ada duit pening kepala. Sibuk nak buat bisnes tu, buat bisnes ni. Benda yang passive income ni kau tak pandang, tapi kau just nak active income. Efek dia sangat bagus kalau ada passive income. Sebagai contoh, macam sekarang ni passive income, nak kata passive sangat tak lah. Senang cakap macam YouTube ni lah. Ketika PKP, YouTube aku memang naik. Waktu PKP tu patutnya orang tengah pening kepala kan, berniaga, sales teruk. Lepas tu ada yang kerja makan gaji, kena buang kerja, company tutup. Patutnya waktu tu pening kepala. Tapi waktu PKP tu, aku yang tak pening kepala. Ni dah habis PKP, mula pening kepala. Jadi korang nampak tak dekat situ? Bagusnya passive income. Sebab tu terlalu ramai orang yang menceburkan diri dalam bidang jual SIM card semata-mata nak passive income. Dan aku boleh pandang dalam banyak-banyak telco yang MVNO ni biasanya dia punya passive income dia boleh tahan. Sebagai contoh, Tonwow, lepas tu XOX, lepas tu TuneTalk, lepas tu Red One. Okay, Red One bagi aku dia punya passive income taklah besar sangat. Dia lebih pada aktif. Active income. Sebagai contoh, korang cari customer dalam tempoh sebulan. Kalau korang dapat customer yang banyak, maksudnya dalam tempoh 2-3 bulan atau 4 bulan korang akan dapat satu gaji yang besar. Tapi bila korang dah stop, korang still dapat passive income, tapi dia tak besar mana. At least dia 2% hingga ke 4%. Jadi korang do the mathematic, pengguna korang ada berapa, at least diorang melanggan plan berapa ringgit, total sales kali dengan 2 hingga 4% tu, itulah bulanan yang korang akan dapat. Tapi untuk XOX, TuneTalk dengan Tonwow ni, dia mempunyai one off yang kecil. Dia tak boleh bagi kau gaji besar direct. Gaji direct kita panggil tau, ataupun active income lah. Korang jual bulan ni banyak-banyak, bulan depan korang dapat gaji besar. Dia tak macam tu. TuneTalk ni ada juga, tapi dia tak besar macam Red One. Tapi telco-telco seperti TuneTalk, One XOX dengan Tonwow ni, sekali korang buat kau-kau, korang dah ada customer, kalau korang relax, dia memberi passive income yang besar. Terbalik dengan Red One. Red One bagi active income yang besar, tapi passive income yang kecil. Jadi korang boleh pilih yang mana. Ada setengah orang ni dia lebih suka active income. Buat kau-kau terus dapat gaji, nak cepat kan. Dia macam tu lah. Bila dah banyak sangat pengguna SIM card dekat muka bumi ni, dekat dalam Malaysia, pastinya jual SIM card ni susah. Itu apa yang orang akan nampak lah. Kalau kita nak promote orang untuk join business jual SIM card ni, dia orang akan fikir susah lah, malas lah nak cari customer. Lepas tu dengan persaingan yang kuat, terlalu ramai sangat ejen buat SIM card. Ada ejen yang fighter tu kita panggil aktif punya ejen lah, setiap bulan mesti ada jual punya. Lepas tu ada pula ejen yang tidur. Ejen yang tidur ni lebih pada tepu. Selain dia malas, kemungkinan besar dia buat sales, dia buat posting dekat online, tak ada orang nak komen, tak ada orang nak like, pergi secara offline, keluar jumpa orang tak nak beli. Itu kira dah tidur lah. Dia dah tepu, dia dah malas, dia macam putus asa. Tapi ID tu still ada. Cuma satu benda aku kena bagi tahu dekat korang. Korang pernah dengar tak money freedom? Apa yang dimaksudkan dengan money freedom? Ramai orang menganggap money freedom ni adalah korang kaya tak ada hutang. Tak, dia bukan macam tu. Money freedom ni secara basicnya, korang tak perlu kerja untuk bayar komitmen korang. Sebagai contoh, sekarang ni korang ada komitmen sebanyak RM3,000 setiap bulan. Dan salah satu bisnes yang aku cerita tadi adalah bisnes SIM card kan. Kalau korang boleh jual SIM card untuk mendapatkan passive income sebanyak RM3,000 sebulan, itu dah memberi satu peluang untuk korang mencapai money freedom ataupun kebebasan kewangan, di mana dengan passive income tu korang tak kerja tapi still dapat income RM3,000 yang korang akan gunakan untuk bayar komitmen bulanan, termasuk segala jenis bil, barang dapur ataupun susu anak, semualah bil api, bil air, korang boleh settle dengan RM3,000 yang korang dapat daripada passive income tu, hasil daripada jual SIM card tu. Padahal bulan ni, bulan lepas, bulan yang itu hari, awal tahun itu hari, korang tak kerja pun tapi still passive income tu jalan sebanyak RM3,000, disebabkan korang dah push gila-gila pada awal-awal korang menceburi bidang jual SIM card. Jadi ini dia money freedom yang orang salah anggap. Dengar money freedom aja, kaya, tak ada hutang. Tak ada, bukan macam tu. Apa yang korang bayar setiap bulan, apa keperluan korang setiap bulan tu dapat dibayar dengan passive income. That is money freedom.
melalui pendapat aku. Jadi money freedom, korang nak tak nak. Tapi bila korang dah rasa nak, korang join untuk jual SIM card, jual main-main pula, tak nak buat betul-betul. Jadi kepada anda yang mungkin tak tahu sistem-sistem cara pendapatan, how to make money dengan produk yang dinamakan SIM card ataupun plan internet ni, korang boleh komen dekat ruangan komen di bawah. Atau korang sekarang mungkin dah berminat untuk jual produk SIM card, korang boleh contact aku directly dekat ruangan description kat bawah. Korang cari nombor aku dekat situ, korang PM directly, dan aku akan sediakan beberapa jenama yang aku sendiri jual. Ada 3 sahaja, Maxis, Tone Wow dengan Red One. Ada 3 sahaja yang aku boleh supply dekat korang. Kalau korang berminat, korang boleh PM directly dekat WhatsApp di ruangan description dekat bawah. Korang cuba nasib korang, cari yang modal kecil, korang cuba jual. Kalau nampak ada bayang-bayang macam boleh go, push kau. Memang korang buat terus. Sebab benda ni akan selamatkan korang. Andai kata one day kita jumpa COVID-20 pula. Sekarang COVID-19, kita tak tahu akan datang ada COVID-20. Kalau ada, nak buat macam mana? Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.